Terima kasih Saudara Naden selaku Ketua Panti Warisan Batu yang dikasihi Tan Sri Ong Tikiat, Tan Sri Ong Tikiat, mantan Presiden MC Indonesia. Yang berbahagia Dr. Rajib, Chief Koordinator Warisan. Yang berbahagia Dr. Lee, mantan YB Bukit Bintang. Sekarang ini semuanya ahli warisan. Saudara Naden dan komiti, organizing komiti mengucapkan tahniah dan syabas. Walaupun masanya singkat, hampir sehari setengah, hari ini saya nampak ramai yang datang. Kalau ramai datang pada hari ini dan mengundi pilihan raya ke-19, saya yakin calon Warisan Batu akan menang. Kita saja yang tahu hari ini kita berhadapan dengan pilihan raya. Pilihan raya ini cukup penting kepada rakyat seluruh negara Malaysia. Kenapa dia penting? Kerana dia menentukan masa depan negara dan rakyat ini. Kita tahu hari ini kita berhadapan dengan berbagai masalah di negara Malaysia. Bukan hanya di Batu, bahkan juga di Keningau, di Sabah. Harga barang meningkat. Kadang-kadang telur ada, kadang-kadang ayam pun tidak ada. Harga gula meningkat, kadang-kadang harga tepung meningkat, tepungnya pun tidak ada. Kemana negara ini nak dibawa? Kita berhadapan dengan keadaan ekonomi yang kita sedar. Dunia berhadapan dengan krisis. Di negara jiran kita, di rantau dunia, Rusia dan Ukraine. Tapi itu bukan seharusnya menjadi alasan kepada negara Malaysia, karena Malaysia merupakan negara yang kaya sumbernya, a progressive developing nation. It was a tiger. Malaysia was known, and now it is no longer known as a tiger. It is a sleeping tiger yang kan baik. Kita bimbang, kemana negara ini nak dibawa? Bila kita sebelum mencapai kemerdekaan, almarhum Tunku Abdul Rahman berupaya membentuk negara Malaysia, datang ke Sabah, datang ke Sarawak, datang ke Singapura, melahirkan satu harapan yang cukup tinggi kepada rakyat di negara ini, yang telah menyatakan bahawa semua bangsa tidak mengira keturunannya. Bangsanya perlu berganding bahu untuk memastikan negara Malaysia akan terbentuk pada tahun 1963. Saya masih kecil, ikut dengan ibu saya di Sempurna, datang Kobol Commission, Tun Ghazali Syafi'i, Lord Kobol, bertanya dengan rakyat Malaysia di mana tempat seluruh Sabah, sama ada setuju membantu Malaysia. Ikatan walaupun dipisah oleh lautan Cina Selatan, rakyat Malaysia di Sabah, di Sarawak terikat dengan harapan yang telah dilaungkan oleh pimpinan, khususnya waktu itu almarhum Tunku, untuk melihat satu rakyat, berbagai kaum, berbagai anutan agama boleh berganding bahu untuk membentuk sebuah negara yang membangun dan bersatu padu. Tapi malangnya, setelah negara kita merdeka, kemana Malaysia yang dibawa? Barisan Nasional memerintah berpuluh tahun, hampir 60 tahun. Sampai masalah ayam dengan telur pun tidak boleh diselesaikan. Negara Malaysia pengeluar ayam, pengeluar telur, tapi malangnya ayam dengan telur pun tak boleh diurus. Mana mungkin rakyat di negara ini boleh mengundi
kerajaan yang ayam dengan telur pun tak boleh selesai. Betul tak? Kita kena bangkit. Rakyat Malaysia kena bangun, sedar dan bangkit. Kerana waktu ini tidak sesiapa yang berkuasa, bukan Ismail Sabri, bukan Zaid Hamidi, bukan Anwar Ibrahim, bukan Mahathir, bukan Mahyudin, bukan Habib. Yang berkuasa hari ini ialah rakyat Malaysia di Batu, menentukan siapa YB di Batu. Pasal itu ramai yang datang, termasuk saya datang ke Batu. Pasal apa? Saya sedar dan insaf. Yang menentukan siapa YB di Batu bukan UMNO, bukan DAP, bukan Anwar, bukan PAS, bukan Bersatu, tapi rakyat Batu ini akan menentukan. Gunakan ruang dan peluang untuk meletakkan supaya kita boleh riset keadaan landscape politik di negara Malaysia. Almarhum Tunku membawa kita menyatukan, dipadukan berbagai anutan agama, berbagai budaya, dipisah oleh lautan Cina Selatan. Hari ini penyatuan umat tidak dapat dipadukan. Berbagai masalah yang berbangkit. Minum satu meja pun tidak boleh. Saya masih ingat masa saya pelajar di luar negara, di London. Rakan orang putih saya, dia minum bir, saya minum Coca-Cola. Satu meja. Masakan saya halau orang putih, kau jangan duduk meja ini pasal kau minum bir, saya minum Coca-Cola. Agama saya haramkan minum bir. Kita kena sedar, yang minum bukan saya, orang putih yang minum. Masakan haram mata memandang. Tidak ada hadis dalam Al-Quran ataupun menyatakan haram pandang itu botol bir itu. Betul tak? Haram minum. Hadis mana yang dinyatakan dalam Al-Quran, dalam hadis? Tapi terkadang kita terpisah. Orang minum lain, kita minum lain, tak boleh duduk satu meja. Masakan saya halau orang putih duduk dengan saya. Di Sabah kita boleh minum, makan bersama. Apa dia makan? Lain, saya makan lain. Dia yang makan, bukan saya makan. Kemana kita bawa negara ini? Dari segi keadaan pada hari ini membimbangkan saya. Negara Malaysia berutang 1,5 triliun. Siapa yang bayar? Bukan Saprul. Yang bayar rakyat Malaysia. Bayar cukai. Tapi Saprul cakap dalam parlimen, dia cakap jangan bimbang. Utang ini 90% pinjaman dalam negara. Saprul. Sama ada utang luar negara, utang dalam negara perlu dibayar. Pasal dia utang. Takkan utang tak boleh dibayar, sama ada kau pinjam luar ke, pinjam dalam, tak cukup duit, utang kena dibayar. Dia bentangkan belanjawan 375 bilion. Sedap telinga mendengar. Paling besar belanjawan dalam parlimen. Saya tidak pernah dengar. Dan 6 penggal saya di parlimen. First time I heard a budget amounting to 375 billion for the first time. Sedap telinga mendengar. Banyak duit, 375 billion. Lepas 375 billion, dia bentangkan, dia pula nyatakan defisit hampir 99 bilion. Rupa-rupanya belanjawan besar, utang pun besar. Besok nanti datang Alung. Datang Alung ketuk pintu, siapa boleh bayar? Dia besok pension. Yang tidak boleh pension rakyat, kecuali dia mati.
Pasal itu harga barang naik, ringgit menurun. Pasal apa ringgit menurun? Pasal apa utang banyak? Belanja banyak, tapi belanja banyak kadang-kadang macam beli kapal 6 bilion. Kapal pun hilang, duit pun hilang. Pengurusan cekap ekonomi kita baik. Mana ada dalam dunia pentadbiran kapal hilang, duit pun hilang. Bangkit rakyat Malaysia. Boleh? Boleh? Kata boleh, takut nanti datang BN dengan duit, hidup BN. Dia bagi duit 300-400, sama ada DAP, sama ada PKR, sama ada BN, sama ada PN. Jangan ingat dengan duit 200-300, tuan-tuan jadi jutawan. Kita masih susah, kita masih miskin. BN datang ke saya, bekas naib Presiden UMNO, 3 penggal ketua pemuda, 3 penggal majelis tertinggi, 2 penggal naib Presiden UMNO. Bersuara saya di kabinet, bersuara saya di jamaah menteri, bersuara saya di majelis tinggi. Suara banyak sangat, saya tegur imam. Pasal saya makmum. Tegur imam kena gantung, tegur imam kena penjara, tegur imam kena buang dari menteri. Bagus BN. Masa saya besarkan Barisan Nasional dengan bapa saya, pak saudara saya, abang ibu saya Tun sekarang di Sabah, besarkan UMNO, menjadi naib Presiden UMNO, digelar hero. Bila saya lawan BN, hero tidak ada, jadi PTI saya. Wah, bagus punya perjuangan. Apa dia ingat saya bukan rakyat Malaysia kah? Negara ini tidak boleh jadi kalau tidak ada Sabah, Sarawak. You'll never have Malaysia. Mana mungkin Malaysia boleh jadi kalau tidak ada Sabah dan Sarawak? Betul kan? Kemana negara ini dari bawah oleh pimpinan negara Malaysia? Utang banyak, pengangguran banyak, Barisan Nasional. Pasal itu kita waktu itu bila saya kena penjara, saya kena gantung, saya kena pecat, lawan dengan Barisan Nasional. Saya bekerja sama dengan BN hampir 30 tahun. Siapa dia? Tun Mahathir. Siapa dia? Anwar Ibrahim. Siapa dia? Dollah Badawi. Siapa dia? Najib. Siapa dia? Mahyudin. Siapa dia? Zahid. Hampir 30 tahun. Gantung, buang, pecat. Lepas itu pakatlah pula dengan Pakatan Harapan plus Barisan 6 tahun. Pakat dengan siapa? Mahathir, Anwar Ibrahim, Mahyudin, Kit Siang, Guan Eng, Mat Sapu. 6 tahun. Dalam UMNO gaduh. Siapa Perdana Menteri? Mahathir gaduh dengan Tunku Razali, gaduh dengan Musa Hitam. Apa jadi dengan UMNO? Haram UMNO tahun 1985. Hidup UMNO baru. Lepas itu hidup UMNO baru, Tun Mahathir jadi Perdana Menteri. Lepas itu gabung dengan Anwar Ibrahim, bekas pemimpin ABIN, masuk dalam UMNO, jadi timbalan menteri, jadi menteri belia dan sukan, menteri pertanian, jadi ketua pemuda, jadi naib presiden, jadi timbalan presiden. Saya juga bantu dia naik presiden di Sabah. Apa jadi? Gaduh. Dalam UMNO gaduh. Siapa Perdana Menteri? Anwar pun mau, Mahathir pun mau. Dalam Pakatan Harapan, what did we do? We promised the Malaysian everywhere we will reform the country, we will change the system. We promised to all Malaysia. We toppled BN for the first time in the history of Malaysian politics. A party governed this country for more than 60 years. We managed to topple BN with the hope there will be a reform. Tapi tidak ada reform. Rupa-rupanya
Kalau dalam PH, ingatkan ada harapan. Rupa-rupanya tidak ada harapan. Pilihan Raya ke-14 bergabung tenaga. Tun Mahathir, Anwar Ibrahim, Mahyudin Yassin, Kit Siang, Guaneng dengan saya dari Sabah. Tumbangkan BN. Orang cakap apa mau undi parti warisan? Parti warisan parti yang kecil, parti nyamuk. Najib campaign, Musaman campaign, semua campaign datang ke Sabah. Parti nyamuk ini parti baru, tapi diorang lupa pilihan raya ke-14 parti nyamuk ini gigit orang demam denggi kalah di Sabah. Jangan main-main. Nyamuk dari Sabah boleh gigit demam denggi. Apa tadi pilihan raya ke-14? Harapan rakyat diletakkan. Mahathir, Mahyudin, saya, Kit Siang, Guaneng, Mat Sabuk, campaign merata tempat. Waktu itu Anwar Ibrahim dalam penjara. He was in jail, dalam penjara. Lepas kita menang, tidak sampai berapa bulan, Tun Mahathir cadangkan, lepaskan dia dari penjara. Complete pardon, diampunkan keseluruhannya, boleh tanding parlimen di Port Dickson. Biasa orang diampunkan ada syarat-syarat dia, tidak boleh tanding parlimen. Tapi exceptional was given to Anwar Ibrahim, diampunkan sehingga dia boleh bertanding dalam pilihan raya di Port Dickson. Lepas bertanding di Port Dickson, menjadi ahli parlimen Anwar Ibrahim. Rupa-rupanya harapan itu tinggal harapan. Gabung balik dengan Mahathir. Bila mau jadi Perdana Menteri, bila mau datang terbang ke Istanbul, saya jadi Perdana Menteri. Mahathir bilang, saya mau kerja dulu. My God, this guy never change. BN was there. Pakatan Harapan jaga di situ. Gaduh, bukan gaduh untuk kepentingan rakyat yang cukup makan, tapi gaduh siapa Perdana Menteri, siapa ketua. What is that for? Leaders in this country are driven by greed. That is where the mess now in this country. We doesn't go anywhere. It will not resolve all the problem in this country. Kalau sekiranya keadaan ini berlarutan, rakyat di negara ini tidak ada ketegasannya mengambil tindakan menolak pimpinan-pimpinan driven by greed to become somebody, but not driven to help the country and to improve the livelihood of these people. Dan negara ini akan rosak porak-poranda. Dulu Malaysia terkenal negara yang kaya, menjadi rujukan. Sekarang ini Malaysia terkenal dengan rasuah. Malaysia terkenal sistem demokratiknya, boleh pilih Perdana Menteri, boleh pilih kerajaan di hotel. Mana ada negara di dunia yang boleh bentuk dan bincang siapa Perdana Menteri, siapa kerajaan di hotel? Cuma di Malaysia saja. Hotel apa dia? Sheraton Hotel. Di hotel. Di Britain tidak. Boris Johnson hilang, datang lagi Liz Truss. Liz Truss hilang, Sunak datang, tapi dibuat di parlemen. Di Malaysia buat di hotel. Mahyudin boleh bergabung dengan parti yang telah kalah. Dia kerjasama dengan UMNO, dia kerjasama dengan PAS. Pasal mau jadi Perdana Menteri, dia buat Mahathir dengan anaknya. Mahyudin ambil 7 MP, Mahathir ambil 6. Mana ada dalam dunia 7 Perdana Menteri boleh jadi Perdana Menteri? 7 saja parti dia. Sepatut kita sudah menang pilihan raya, bergabung di bawah landasan Pakatan Harapan 123 ahli parlimen. Hari ini
yang kalah jadi Perdana Menteri. Bayangkan, lepas Mahyudin Tuhan bagi petunjuk kepada umat, yang dia bawa lari mandat rakyat, bergabung dengan PAS, bergabung dengan UMNO. Tuhan tunjukkan dia dijatuhkan oleh UMNO dan PAS, dan sekarang UMNO yang jadi Perdana Menteri. UMNO Perdana Menteri, parti yang kalah, bermesyuarat 40 ahli parlimen, 220 ahli parlimen di Malaysia. Tapi 40 punya parlimen boleh tentukan siapa kerajaan. Parti yang kalah boleh jadi kerajaan. Ini sistem demokratik Malaysia. Kemana kita nak bawa Malaysia ini? Hala tuju apa yang kita nak bawa negara ini, rakyat ini, kalau sistem pemerintahannya tidak berlandaskan dengan mandat rakyat yang diberikan? Saya berharap di Batu ini mandat rakyat bagi dengan calon parti warisan. Boleh? Ada orang cakap warisan datang dari Sabah. Warisan ini parti yang terdaftar di ROS Putrajaya. Presiden dirinya Datuk Syafiatar, saya paham, orang Sabah. Tapi kalau Presiden UMNO Tun Mahathir dahulu datang dari Kedah, boleh jadi Perdana Menteri, boleh bertanding di Sabah. UMNO boleh tanding Sabah, DAP boleh tanding Sabah, PKR boleh tanding Sabah, PAS dari Terengganu boleh tanding Sabah. Kalau warisan tidak boleh tanding, kacau. Buan Neng cakap, oh datang pergi Sabah tidak kacau, kalau saya datang ke Temanggung kacau. Apa saya bukan rakyat Malaysia kah? Apa ini warisan bukan berdaftar ROS kah? Siapa tentukan sama ada warisan boleh dipilih jadi kerajaan? Bukan DAP, bukan PKR. Yang tentukan rakyat Malaysia di negara ini. Betul tak? Kemana nak dibawa? Dan mandat kita menang. Gaduh pasal Perdana Menteri. Apa jadi dengan Pakatan Harapan? Lepas saja Anwar dilepaskan dari penjara, gaduh dengan Mahathir. Bila waktu? Mana waktu? Siapa jadi Perdana Menteri? Gaduh di antara mereka. Anwar Ibrahim yang kononnya berbuat reform. Reform apa? Kita punya mandat. Dia sanggup tumbangkan. Anwar Ibrahim sanggup jatuhkan istri dia, Wan Aziza, menjadi timbalan Perdana Menteri. Anwar Ibrahim sanggup tumbangkan rakan dia, Lim Guan Eng, Menteri Keuangan, Saifuddin, Menteri Perdagangan Dalam Negeri. Semata-mata gaduh dengan Mahathir. Lepas itu sokong Mahyudin, sokong Ismail Sabri, sign memorandum. Bagus punya presiden. Presiden Pakatan Harapan. Harapan? Mana ada harapan? Kau punya pilih pun tumbang pasal kau punya harapan. Mana ada nilai-nilai? Kalaulah dia macam si Boris Johnson, kalaulah dia macam si Liz Truss, the person, Truss, Liz Truss, sorry, Liz Truss, dan juga Sunak, sabar, runding dalam parti, runding dalam Pakatan Harapan. Pakatan Harapan masih lagi jadi kerajaan sampai tahun depan bulan 5. Tapi hari ini Pakatan Harapan yang menang jadi pembangkang. Pasal apa? Gaduh siapa mau jadi Perdana Menteri. Nah, sekarang ini saya dengar mau gaduh lagi dengan Rafizi dalam hujat PKR. Kemana nak dibawa negara ini? Dan saya harap pilihan raya kali ini cukup penting bagi kita, cukup penting bagi negara Malaysia. Pastikan kita yang saya beritahu, riset politik di negara ini. Rakyat memainkan peranan. Jangan salahkan YB, jangan salahkan ahli politik. PR15 ini tanggung jawab tuan-tuan. Pilih mana parti, mana pimpinan yang boleh memerintah negara. Jangan salahkan YB. Kalau salah, pilih
asal dia bagi duit sama kita. Duit habis 1 bulan. Ya, itu yang saya harap sungguh. Hari ini saya datang ke Batu, saya datang ke Kedah, saya datang ke Negeri Sembilan. Hari ini warisan Ketua Parti Warisan di Negeri Sembilan, Datuk Ajib, mantan Speaker Dewan Undangan Negeri Perlis. Hari ini Ketua Parti Warisan di Kedah, mantan Ustaz Fadil Hanafi, Menteri Expo Agama Negeri Kedah. Ketua Parti Warisan di Perak, Datuk Sundra Subramaniam. Anak kepada mana Datuk Sundra? Ini dia. Anak mendiang bekas timbalan Presiden MIC punya anak. Sudah, kamu handsome dia. Kalau lagi Shah Rukh Khan. And this is dia ketua di Perak. Bukan dia ketua di Perak, datang daripada Perak. Anwar Ibrahim boleh bertanding di Perak, orang Permatan Pau. Kenapa Sundra tidak boleh jadi ketua warisan di Perak? Dia rakyat Malaysia. Betul tak? Oh, dia kira pasal dia India. Saya nak beritahu, di negara Malaysia, berapa ada syarikat-syarikat yang dimiliki oleh China? Berapa syarikat yang dimiliki oleh India? Berapa syarikat dimiliki oleh orang Melayu? Paksen. Siapa punya Paksen? Tan Sri William Cheng. Paksen. Siapa yang kerja di Paksen? Orang Melayu, orang Cina, orang India. Berapa gaji dia bagi? Sales girl. Saya bagi contoh. Orang Melayu kerja di Paksen, gaji 2.000, gaji 3.000. Dia bawa duit gaji 3.000 bagi makan anak dia di rumah dia, bagi sekolah anak dia. Yang bagi gaji sama dia orang Cina, William Cheng. Yang dapat gaji orang Melayu, bagi makan anak, bagi besar. Kita kenapa? Sumbangan orang. Pasal itu Tuhan dah peringatkan dalam Al-Quran dan hadis. Ukur manusia bukan dengan kulitnya, ukur manusia dengan rupa wajahnya, tapi diukur manusia dengan amalannya. Apa artinya? Orang kita Melayu, orang kita India, orang kita Cina jadi pemimpin, tapi kalau duit kapal pun hilang, duit pun hilang. Siapa Menteri Pertahanan? Orang Melayu. Betul tak? Mana kapal? Mana duit? Saya pernah timbalan Menteri Pertahanan, tapi kapal tidak hilang. Betul tak? Baru pula kita dengar di dunia ini, duit hilang, kapal hilang. Kemana nak dibawa negara Malaysia oleh pemimpin-pemimpin yang ada pada hari ini? Negara ini tidak akan mati kalau tidak ada Mahathir. Negara ini tidak akan mati kalau tidak ada Anwar. Negara ini tidak akan mati kalau tidak ada Mahyudin. Betul tak? Tapi rakyat akan menderita kalau mereka hanya berpaut dengan nafsu nak jadi Perdana Menteri di negara ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang berhati sekalian, saya berharap Pilihan Raya ke-19 ini merupakan titik yang cukup penting bagi rakyat di seluruh negara. Pasal itu saya beritahu, pasal apa kita masuk ke Semenanjung? Orang Sabah, orang Sarawak dah rasa UMNO masuk ke Sabah. Kita dah rasa bagaimana pemerintahan. Berpuluh tahun umat tidak berpadu. Sedap telinga mendengar rendangan lagu-lagu keluarga Malaysia, dia kata. Oh, keluarga Malaysia, kau sign memorandum keluarga. Kalau tidak sign, tidak bagi peruntukan. Bagus punya keluarga itu. Yang saya beritahu, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, we love the country. Saya sebagai anak Malaysia, saya perjuangkan contohnya 63 perjanjian. Bukan berarti kalau kita perjuangkan hak rakyat Malaysia di Sabah, kita kenegerian dia tebal. Itu hak dia yang dijanjikan masa almarhum Tunku perlu ditunaikan. You don't fulfill the promise, is a sin. Yes, yes, yes. Betul tak? Yes, yes, yes.
Saya tengok kemana duit negara ini. Yang banyak memberi minyak, kekayaan di negara ini, minyaknya datang dari mana? Bukan dari batu, bukan Wangsa Maju, bukan Pandan, bukan Ampang, bukan Putrajaya. Minyak datang dari Sabah. Minyak datang dari Sabah, gas datang dari Sabah. Bila minyak dari Sabah datang, alhamdulillah. Bila datang warisan ke Semenanjung dari Sabah, kacau. God. Kemana negara ini? Lambang pati warisan. Lambang pati warisan ini. Mari bendera dia. Satu. You stand side by side. You stand side by side. Itulah. Antara dan negara. Kenapa? Apa lambang pati warisan ini? Tangan kanan. Satu tangan warna biru, satu tangan warna merah, satu daripada timur, satu daripada barat. Yang memisah tangan lautan biru, lautan Cina Selatan. Tapi kalau rakyat Malaysia dari Sabah, dari Sarawak dengan Semenanjung bergabung, insya Allah macam mana ombak kuat laut Cina Selatan, kita boleh. Kapal ini menunjukkan ini peringatan kepada umat Nabi Nuh. Nabi Nuh banyak masalah dia, sehingga ada kapal dimasukkan segala manusia makhluk Tuhan sehingga dapat diselamatkan pada hari ini. Maka dengan itu, insya Allah kapal warisan inilah yang akan boleh menyelamatkan negara Malaysia. We cannot run this country. Bukan main sedap telinga mendengar. Anwar Ibrahim datang ke Sabah. Si Zaid datang ke Sabah. Datang ke Sabah, kami tawarkan kau timbalan Perdana Menteri untuk Sabah dan Sarawak. Wah, sedap telinga mendengar. Gula-gula mau dibagi. Apa orang ingat rakyat Malaysia di Sabah cuma layak jadi timbalan Perdana Menteri? Kenapa tidak boleh jadi Perdana Menteri kan? Takkanlah rakyat Malaysia tidak sedar. Pasal itulah terkadang kita tidak menyentuh nurani umat di negara ini. Bagaimana perasaan orang Malaysia di Sabah dengan Sarawak? Oh, you guys only qualified to become the second man. We are the first man. We are all Malaysian, equally qualified. Yes, yes, yes. I'm more senior than Ismail Sabri. Bukan saya mau. Lagi lama saya daripada dorang ini. 7 kementerian saya pimpin. Tapi bukan kita minta. Yang kita minta supaya negara Malaysia ini di landasan yang sepatutnya, umat bersatu padu, jangan berpecah belah. Ini tidak ada ketulusannya. Beli kapal selam, submarine tidak pakai. Di Sabah ada nama Ken dia, Ken Brokawi. 2,000 lebih tentera di situ. Lepas itu ada satu camp lagi di Kota Belud. Kota Belud, camp namanya Camp Paradise. Buat apa kau simpan camp di Kota Belud, Paradise, yang tidak ada lanun? Buat apa kau simpan beribu tentera di Lokawi yang banyak lanun di Lardatu, yang banyak lanun di Sempurna? Letaklah tentera di mana diperlukan. We need to reform. We need to restructure the system of procurement. The system ministries run in this country. It is not driven by contractor. It is driven by security need of this country. Bayangkan
Belanjaan baru-baru ini 55 bilion diperuntukkan untuk Kementerian Pendidikan. Kalau di Sabah dengan Sarawak, kalau di setengah-setengah tempat, bangku pun tidak ada. Iya. Yes. Sini pun ada. No, Sarawak yang tu. Beli bangku dengan meja, tidak ada. Yang beli bangku dengan meja, PIBG. PIBG pula beli bangku. Mana duit berbilion-bilion Kementerian Pelajaran yang sediakan? Saya melawat beberapa kampung waktu saya Menteri Kampung. Ada perbelanjaan Kementerian Pendidikan hampir setengah bilion untuk komputer bagi sekolah-sekolah luar bandar. Satu kampung saya lawat, sekolah rendah kampung, disimpannya komputer di storeroom. Saya bilang, kenapa simpan storeroom komputer? Datuk Sri, pasal tidak ada elektrik. Sampai elektrik pun tidak ada, buat apa mau dibekalkan komputer? What a leakages and wasted. Pembasiran dari segi pengurusan keuangan yang ada di negara ini. Ini yang kita nak lihat. Rakyat mau makan, tapi belanja membazir. Kita perlu stop, hentikan belanjaan yang boros di negara ini. Boleh? Boleh? Hentikan. Nanti cara dia nanti jangan undi PN, PH, semua PP, tolak semua PP. Betul tak? Gabung sudah. Pakatan Harapan bergabung dengan apa dia? DAP-PK arah mana? Barisan Nasional bergabung. UMNO, MCA, MIC gerakan. Apa jadi dengan MCA? 20 tahun UMNO bergabung dengan MCA. Hari ini MCA cuma satu MP saja. Hari ini MIC satu MP. Hari ini gerakan hilang Pulau Pinang, tidak ada MP. Gabungan apa itu? Siapa yang untung? UMNO. Too dominant an alliance. Dan ini yang kita tidak ada. Negara ini bukan dimiliki oleh orang Melayu semua. Negara ini juga dimiliki oleh orang India, orang Cina, orang Iban, orang Dusun, orang Murid. Betul tak? This country belong to all Malaysians, not one single race. Maka dengan itu kita change, reset landscape politik negara ini. Saya minta kepada tuan-tuan, pastikan kita undi Parti Warisan Malaysia. Boleh? Undi! 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 19 hari bulan, jangan lupa. Saya takut undi-undi, datang topi biru, datang jaket biru, datang baju biru, datang kasut biru, datang baju biru, cermin matanya biru, duitnya pun biru. Allahu Akbar. Kasut hitam. Hilang undi. Tapi boleh ya? 19 pastikan warisan. Waduh. Hari ini saya nak nyatakan calon parti warisan di Batu. Calon parti warisan di Batu ialah saudara Nathan. Dulu di Batu Tiang Chua menang, Cina boleh menang. Kali ini kita pastikan calon kita menang di Batu ini. Boleh? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tak ambil masalah. Yang penting kepada kita, seperti yang saya nyatakan, landscape negara ini kita perlu letakkan dengan dasar yang sepatutnya. Kita pilih mana pimpinan, mana kerajaan yang boleh membentuk kerajaan. Saya yakin di Sabah, insyaAllah warisan akan menang besar. Mungkin kita tidak boleh menang besar di Semenanjung, tapi kalau kita berganding bahu macam lambang parti warisan dari Sarawak ke Sabah,
Lepas itu sampai ke Batu, insya-Allah kita akan boleh mengambil pelajaran yang ada. Boleh. Terima kasih banyak. Semua datang dari jauh, datang dari dekat. Ada yang dengar atas apartemen di sana, atas flat. Tapi jangan lupa besok nanti turun 19.000 dan turunkan undi kepada parti warisan. Nah, tuan-tuan, jangan jual. Salah langkah, hari ini telur pun tidak boleh selesai. Salah langkah, Anwar Ibrahim boleh tumbangkan istri dia pun sebagai timbalan Perdana Menteri. Salah langkah kita pangkat. Saya nyatakan akan melibatkan negara ini bukan hanya terkenal sebagai negara Malaysia yang ada. Kita perlu ikat jiwa kita. Contohnya sebagai tahu gimana kita menyatukan umat. Kita juga, saya sebagai seorang Islam, diturunkan Rasul itu rahmatan lil alamin. Apa artinya itu rahmatan lil alamin? Rahmat untuk semesta alam, bukan rahmat untuk orang Kedah, bukan rahmat untuk orang Kelantan, bukan rahmat untuk Terengganu. Rahmat kepada semua semesta alam, tidak kira bangsa, termasuk tumbuh-tumbuhan. Pasal itu saya beritahu, masa saya jadi kerajaan, saya hapuskan ekspor kayu balak. Hari ini JRS ambil bersatu dengan UMNO, kayu balak tutup. Di Kalabakan 1 bulan yang lalu gajah balik keluar, dia pijak satu orang di Kalabakan, mati. Gajah pun marah pasal rumah dia di hutan sudah pun potong. Tidak ada rumah mereka, bukan tidak ada telur, bukan tidak ada ayam, semua kayu yang potong sampai mengambil gajah keluar. Kalau bekas gajah ini boleh mengundi, dia akan undi parti warisan. Dulu tidak keluar gajah, sekarang ini keluar gajah di hutan. Pasal kita hentikan ekspor blok. Pasal apa saya hentikan ekspor blok? Pasal saya bagi tahu, kalau kita proses kayu di negara kita, kita buat kilang perabot. Jangan jual ke Jepun, jangan jual ke China. Ini tidak, kayu kita ekspor. Lepas itu kita beli perabot dari Jepun, beli perabot dari China. Dulu kita jual 100 ringgit, kita beli 1.000 ringgit. Kayu kita punya, yang kita jual, kita beli balik daripada Jepun kayu itu. Bodoh. Apa dia? Bodoh lah tu. Bodoh. Pasal itu tidak ada tukar kerajaan, betul tak? Betul. Tolong mereka. Bukan kita tak boleh tabir. Kita ada minyak kelapa sawit. Kita merupakan minyak kelapa sawit yang terbesar. Kenapa? Kamsia, engkau ya. Dia nampak saya berpenuh, dia lap saya punya muka. Kalau ini yang dia buat, dia lap saya punya muka dengan tangan dia, dan saya minta tangan itu pangkal parti warisan 19. Malaysia pengeluar minyak kelapa sawit terbesar di dunia kedua, betul tak? Selepas Indonesia. Tapi kita tidak. Minyak kelapa sawit kita punya, kita ekspor minyak kelapa sawit ke mana? Ke China. Kita ekspor ke mana? Ke India. Hari ini India tidak lagi beli minyak masa buru dari Malaysia. Pasal apa? Kelapa sawit minyak kita sudah jual. Mereka sudah boleh proses. Next time don't process, don't export your raw material, monetize that. Proses di negara kita supaya anak-anak kita dapat kerja macam kayu balak. Kau ekspor kayu balak tidak boleh jadi perabot, tapi kalau kita proses perabot di Malaysia, yang dapat kerja bukan orang Jepun, yang dapat kerja rakyat Malaysia. Betul? Kena fikir. Bring them on video. Ini tidak mau untung cepat, ekspor raw material, tidak proses, go downstream. Pasal itu saya umumkan semalam, calon di Kota Kinabalu, Amanda, a young lady, budak Cina,
Amanda umur dia 29 tahun. Anak ini di kawasan majority orang Cina. Amanda budak Cina, saya lantik dia menjadi calon di Kota Kinabalu, a master degree holder dalam finance daripada London School of Economics. Satu universiti tersyuhur di United Kingdom. Seorang lagi anak Cina, saya letak di Sedakan, pasal itu kawasan Cina, si Alex, a master degree dalam renewable energy. Anak muda, baru 31 tahun umur dia. Calon di Tawau, budak Cina, saya umumkan baru 3 calon. Umur dia 28 tahun. A young Casey Chan, Chinese boy, daripada Lincoln Sin, seorang peguam. Kita paparkan anak muda pasal banyak pengundi 18 tahun yang menentukan pilihan raya akan datang di negara ini, anak-anak muda, selain daripada orang-orang lama macam kita. Betul tak? Betul. Saya sebut orang lama bukan orang tua pasal saya punya cucu sudah 8. Masih muda lagi, nampak saja, tapi lebih sudah umur 60 lebih sudah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap kali ini kita pastikan change the landscape, reset politik negara Malaysia. Boleh? Jangan kira bangsa itu. Sini tengok, sana makan, semua bangsa di sini. Ada India, ada Cina. Aneh. Pajak mana? Nalam ada. Nalam mana? Nalam mana? Saya cakap Tamil sama dia. Bukan tidak boleh. Tapi ini yang saya beritahu, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya minta supaya rakyat Malaysia di negara ini berpadu, pastikan kita ubah politik di negara ini dan undilah parti warisan di negara kita. Kita akan tanding di Kedah, kita akan tanding di Perlis, kita akan tanding di Selangor, kita akan tanding di Wangsa Maju, kita akan tanding di Negeri Sembilan, kita akan tanding di Johor, kita akan tanding di Perak. InsyaAllah, saya harap semua kita gabungkan kursi-kursi yang kita menang bersama dengan Sabah, bersama dengan Sarawak. InsyaAllah kita akan boleh membentuk kerajaan Malaysia pada pilihan raya ke-15 ini. Terima kasih banyak. Dah berpeluh saya. Tidak apa-apa perlu, asal undi bagi. Kadang-kadang saya bimbang itu, kalau saya stop berucap, takut nanti undi pun stop. Masih 19 bulan, tapi saya yakin hari ini tuan-tuan, saya minta keredaan sebagai seorang anak Malaysia di negara ini. Walaupun saya datang dari Sabah, istri saya orang Kedah, cucu saya orang Kelantan, cucu orang Kelang, cucu orang Muar. Saya ingin memperjuangkan rakyat Malaysia dan negara Malaysia. Saya berharap yang raya kali ini kita akan mendapat kejayaan. Ya? Jangan hanya berdasarkan semuanya agama kaum. Kita bising pasal apa Melayu, kita bising pasal PAS Islam, kita bising pasal DAP Cina. Kita dalam parti warisan, parti berbagai bangsa, satu parti saja. Apa pasal kita mau satu parti? Kita bergabung dalam satu parti, jangan hanya bergabung dengan BN macam MCA, macam MIC, macam Harapan, ada PKR, ada DAP. Siapa bos? PKR bos, DAP ikut. Siapa ikut? Amanah ikut. Siapa ikut? Apa ikut. Barisan Nasional, bos UMNO. Warisan satu orang saja. Bos dia rakyat Malaysia satu saja. Tidak ada. Timbalan presiden orang Kristian. Darah liking. Setiausaha Agung warisan orang Kristian. Lorito Padua. Orang Brunei, bendahari dia, Datuk Ahmad Shah, semua kaum yang ada. Penyelaras, Dr. Rajib Singh. Baru saja kita nampak dia penyelaras. Bukan kira bangsa, tapi dia juga rakyat Malaysia. Kalau di England, kalau di Amerika Syarikat, Obama anak slave
300 tahun boleh jadi presiden Amerika. Kalau di United Kingdom seorang anak Asia India boleh jadi Perdana Menteri United Kingdom, masakan pula Malaysia tidak boleh daripada Sarawak dengan Sabah? Boleh? Boleh? Batu bangkit. Batu 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 Batu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.